Pertama kita memulakan majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan pengurusan pentadbiran masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tuan-tuan, puan-puan tak ada. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dalam satu majlis. Selepas kita solat jemaah, kita dapat sama-sama berkumpul untuk satu majlis ilmu. Majlis yang mana kita membicarakan tentang Allah, kita membicarakan untuk mengenal Allah, dan kita membicarakan juga tentang Al-Quran. Perancangan asal tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan pada hari ini nama Allah Al-Aziz. Cuma sesi yang lepas tuan-tuan, 2 minggu lepas, saya dapat satu nota, dan selepas saya kuliah dapat satu nota berkaitan dengan isi kandungan kuliah saya yang lepas. Mungkin saya menjawab dulu untuk penjelasan bagi perkongsian tuan ni. Saya tak tahu, saya tak kenal sebab dia dikirimkan. Saya tak tahu siapa. Saya harap tuan yang menulis ni ada di sinilah untuk mendengar penjelasan berkaitan dengan apa yang dibicarakan pada sesi yang lepas. Pada sesi yang lepas tuan-tuan, saya bawa nama Allah Rabb. Rabb sebagai kita mengharmonikan nama Allah, pentadbir, pengatur, pendidik. Nama Rabb ini banyak. Dia 500 kali, lebih daripada 500 kali disebut di dalam Al-Quran. Sebahagian ulama menyenaraikan Rabb sebagai nama Allah. Sebahagian ulama tidak menyebut sebagai nama Allah. Kalau tuan-tuan nyanyi Asmaul Husna tu, Rabb tu tak ada, nasyid tu tak ada dalam tu Rabb. Tapi sebahagian ulama tuan-tuan, dia menyenaraikan Rabb ini sebagai salah satu nama Allah. Dr. An-Nabusi tuan-tuan, dia menyenaraikan banyak maksud Rabb ini. Rabb ini ada yang maksudkan Maha mendengar, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang pencipta, banyak. Tetapi sesi yang lepas saya bawa tuan-tuan untuk mengenal Rabb ini, sebab kita banyak berdoa menggunakan Rabbana, Rabbana, Rabbana. So kita nak faham apa yang kita doa ini tuan-tuan dengan nama Allah Rabb. Bila tuan-tuan kita minta Al-Ghani, nama Allah yang maha kaya, maknanya tuan-tuan kita minta Allah mencukupkan rezeki kita, sebab Allah ni maha kaya. Maksudnya apa yang kita minta mesti diselarikan dengan nama Allah itu. Tetapi tuan-tuan, kita diajar dalam Al-Quran, tok guru kita ajar dengan mulakan dengan Rabbana, Rabbana. Banyak tuan-tuan, banyak kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak. Jadi saya bawa tuan-tuan, sesi yang lepas saya suka untuk kongsikan dengan tuan-tuan, Rabb ini maksud pendidik. So bila kita minta dengan Allah tuan-tuan, kita minta sesuatu daripada Allah dengan nama Rabb ini tuan-tuan, maka Allah dengan nama Rabb ini akan menunaikan permintaan kita dalam
namanya, mengikut namanya sebagai pendidik, maka dia akan menunaikannya dalam bentuk pendidikan. Itu maksud dia kan? So saya harmonikan nama Allah, pentadbir, pengatur, pendidik kan? Kita harmonikan. Kalau kita nak lihat nama-nama lain, dia akan jadi satu perbincangan yang panjang, tapi saya suka bawa pendidik ni. Sebab kita minta Allah Rabbana, tapi kita rasa kenapa Allah tak makbulkan doa kita lagi ni, sedangkan Allah sebenarnya memang dah makbulkan, cuma kita tak nampak proses pendidikan itu. Tapi kalau kita jelas tuan-tuan, bila kita minta Allah dengan nama Rabbana ini tuan-tuan, kita faham Allah memakbulkan doa kita dengan proses pendidikan. Baik tuan-tuan, dalam sesi yang lepas tuan-tuan, saya ada bawa perkongsian susunan surah daripada surah Ad-Duha, surah Asy-Syarh, kemudian surah At-Tin, surah Iqra tu, kemudian terhenti di situ. Kemudian ada satu surah ataupun ayat berkaitan dengan kesusahan dan kesenangan. So nota ini ditulis inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Okey, saya sebut satu-satu tuan. So dia jelaskan kat sini satu-satu. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, ditulis kat sini. Cuma saya perbetulkan tuan-tuan, mungkin nak tulis cepat, dia terbalik. Dia bermula dengan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna dulu. Kenapa saya tekankan sini tuan-tuan? Allah maha sempurna menyusun kalam dia. So kalau kita pusing, tertukar tempat dia, dia menjadi satu ketidaksempurnaan. Maksud kesempurnaannya adalah susunan Allah, ya. So kesusahan itu dalam ayat itu al-usra. Al-usra yusra. Okey, al-usra tu sebelum saya sebut, dia ada al-usra itu kesusahan, ada alif lam. Yusra tak ada alif lam. Kalau diikut penjelasan ini, dia kata al-usra itu adalah makrifah, tertentu. Beza dengan yusra nakirah, tidak tertentu. Maka kesulitan yang khusus itu bersamanya ada kesenangan yang tak tentu. Terkadang manusia tidak dapat menilai kesenangan itu, tapi kesenangan itu ada. Baik, dalam saya membicarakan tentang ayat ini tuan-tuan, yang saya tekankan perkataan ini, Allah menggunakan perkataan ma'a, bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'a ini maksudnya bersama. Ini dalam masuk huruf jar. Ma'a. Allah tak menggunakan perkataan ba'da. Sebahagian ulama tuan-tuan, sebahagian kecil menafsirkan, ulama tafsir menafsirkan selepas kesusahan adanya kesenangan. Sebahagian kecil menafsirkan begitu. Sebahagian besar menafsirkan bersama kesusahan adanya kesenangan. Yang mentafsirkan tuan-tuan adalah berdasarkan hadis. Yang mana ada satu hadis tuan-tuan, saya tak ingat matannya kan, Nabi ada menyebut kan, selepas kesulitan itu adanya kesenangan, okay? Tetapi tuan-tuan, dalam ayat ini saya cenderung kepada ulama yang menafsirkan bersama. Saya lebih cenderung tuan-tuan, sebab ketika saya menyampaikan makna ataupun tafsiran ayat ini tuan-tuan, saya juga ingin mendidik kita, dan ada proses mendidik. Sebab saya cenderung di sini tuan-tuan, sebab bila kita tekankan selepas kesusahan ada kesenangan, dan pengalaman saya sendiri tuan-tuan, kita melihat di kalangan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, bila menekankan dengan selepas kesusahan ada kesenangan, kebanyakannya duduk relax, dia menunggu, dia duduk diam kan? Dia kata kesusahan ni, lepas ni mesti ada kesenangan, tapi dia tidak bertindak. Sedangkan kesulitan itu dia perlu hadapi, ada benda yang perlu dilakukan ketika berhadapan dengan kesulitan ini. So tuan-tuan, di sini ada perkataan maaf. So dalam kesusahan itu adanya kesenangan. Baik, saya mudahkan tuan-tuan faham begini. Pagi tadi tuan-tuan, biasanya Jumaat kita baca surah As-Sajdah. Dalam tu ada disebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah.
Allah jadikan kita satu pendengaran, satu di situ Allah menggunakan perkataan mufrad, satu. Sam'a, pendengaran. Wal absar, ini jamak. Ini jamak, pendengaran. Penglihatan. Pendengaran tadi satu saja. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dalam tiga ayat, tiga perkataan ini tuan-tuan, pendengaran Allah menggunakan mufrad. Absar, penglihatan, Allah gunakan perkataan jamak. Afidah, penilaian. Menilai ini hati kita menilai, Allah guna jamak juga. So apa maksud ini tuan-tuan? Daripada satu ayat Al-Quran tuan-tuan akan ada pelbagai pandangan. Daripada satu ayat akan ada pelbagai pandangan. Dan daripada pelbagai pandangan ini tuan-tuan adanya pelbagai penilaian. Baik, saya bagi contoh tuan-tuan, mudah tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Saya bagi mudah kefahaman begini tuan-tuan. 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah kata, peliharalah kamu solat fardu, peliharalah kamu ke atas solat fardu kamu, dan solat wusta, dan dirikanlah kerana Allah dengan taat dan khusyuk. So apa maksud wusta di sini? Wusta ini tuan-tuan, okay, ini satu pendengaran, kita dapat satu sumber saja. Solat wusta. Solat wusta ni pertengahan. Kita dapat satu. Maksud kita dengar daripada satu saja ayat Al-Quran. Dan ada pandangan tuan-tuan, ulama tafsir memberi pandangan solat wusta ini. Ada yang berpandangan solat wusta ini merujuk kepada solat subuh. Saya pernah bawa topik ini dalam satu kuliah subuh di sini, sebab saya ulang saja tuan-tuan. Solat wusta ini ada ulama yang menafsirkan bahawa solat wusta ini solat subuh, di mana dia berada di pertengahan, di mana kita bermula mana tuan-tuan? Kita bermula pada maghrib. Kan kalau tarikh Islam kita bermula daripada maghrib. Kan hari kita bermula pada maghrib. Maghrib, isyak, dua solat, subuh duduk tengah-tengah. Kemudian Zuhur, Asar, itu maksud subuh tu. Wusta, di pertengahan, solat duduk pertengahan. Okey, itu satu pandangan. Pandangan yang kedua tuan-tuan, ada ulama menafsirkan wusta ini solat zuhur. Kenapa tuan-tuan? Sebab matahari duduk tengah-tengah atas sekali. Dalam satu hari tuan-tuan, daripada pagi sampai petang, matahari betul-betul di atas kepala kita. Itu waktu zuhur. Kan tergelincir saja itu masuk waktu zuhur. Itu pertengahan, matahari duduk di pertengahan. Itu masuk wusta. Dan ada ulama pula tuan-tuan mengatakan solat asar. Solat asar ini sebagai solat wusta sebab dia ada pembahagian daripada pagi nak pergi ke malam. Subuh, zuhur, asar duduk tengah-tengah, maghrib, isyak. Dan majoriti berpegang pada ini sebab ada satu hadis Nabi berkata bahawa solat pertengahan adalah solat asar. Dan ada juga ulama tuan-tuan dia menafsirkan bahawa solat wusta ini adalah solat maghrib kerana bilangan rakaat dia. Kan kita ada rakaat 2 rakaat, kita ada 3 rakaat, kita ada 4 rakaat. So maghrib ini letak di tengah-tengah, 3 rakaat. Ada menafsirkan begitu. Dan ada juga menafsirkan solat isyak, antara kita berjaga dan kita tidur. Selepas isyak adalah waktu kita tidur. Dan isyak adalah pertengahan antara kita bekerja dan kita tidur. So ada banyak pandangan tuan-tuan berkaitan dengan wusta. Sebab dia mesti berpegang pada 5 waktu itu. Wusta ni bukan solat wusta. Wusta ni bukan solat sunat khas. Usalli sunatan wusta, bukan. Dia salah satu daripada 5 solat ini. So ulama berpandangan, ada pandangan subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak. Ini pandangan. Okey, kita dengar tadi tuan-tuan, wa ja'ala lakumus sam'a. Kita dengar satu. So pandangan ada 5. Pandangan ulama ada 5. Ada majoriti kata asar sebab berdasarkan satu hadis. Ada ulama tuan-tuan mungkin dia tidak temui hadis, dia menafsirkan bahawa subuh. Kan? Ini semua pandangan mereka. Okey, apa penilaian kita? So tuan-tuan, daripada 5 waktu ini tuan-tuan, kita lihat diri kita tuan-tuan dalam 5 waktu dia tidak sama. Tuan-tuan, contoh saya sendiri tuan-tuan, saya kadang-kadang waktu asar saya susah sikit. Sebab saya rushing ambil anak, saya habis sekolah, saya rushing ambil anak. Waktu asar saya kadang-kadang pukul 5 suku, 5.30. Saya tak dapat nak on time. Ini maksud saya tuan-tuan. Asar saya ni
susah sikit kita nak jaga. Dalam 5 waktu ni tuan-tuan, masing-masing dia ada satu solat yang dia susah nak jaga. Ada sebahagian tuan-tuan dia kerja malam tuan-tuan, dia balik lewat malam, dan masalah pada dia adalah solat subuh. Subuh dia lewat. Subuh dia kadang bangun 6.30, 6.45, kadang pukul 7, sipi-sipi lagi tuan-tuan. Dia berat nak bangun sembahyang subuh. Tapi sebahagian orang solat subuh dia cantik. Solat subuh dia cantik. Ada sebahagian tuan-tuan ada solat zuhur. Saya dulu tuan-tuan pernah kerja satu jabatan. Orang perempuan ni tuan-tuan, orang perempuan tak ada ni. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia suka kumpulkan sembahyang zuhur tu, dia ambil pada pukul 4 suku. Dia sembahyang zuhur pada 4 suku tuan-tuan, dan kemudian dia duduk kat surau tu, dia tunggu masuk waktu asar, kemudian dia sembahyang asar. Sebab apa tuan-tuan? Nak jaga make up. Dia nak jaga make up, tak nanti kena 2 kali. So dia bersihkan dulu tuan-tuan, dia ambil wuduk, dia jaga wuduk dia sampai asar. Tapi tuan-tuan lihat, dia melewatkan sembahyang zuhur dia. So Allah memberi penekanan dalam wusta ini. Solat wusta ni jaga. Dalam 5 solat ni semua kau cantik, tapi satu je. Ada sebahagian tuan-tuan solat zuhur, solat maghrib, tuan-tuan tengok, perempuan juga tuan-tuan, dia tengok drama tuan-tuan. Waktu ini kemuncak orang tengok drama. So Allah beri penekanan kat sini. Solat subuh kamu cantik, solat zuhur kamu cantik, asar cantik, maghrib tu dalam 5 waktu tu ada. So penilaian dia tu tuan-tuan ada pelbagai berdasarkan diri kita. Boleh jelas tuan-tuan Ada satu ayat wusta, ada 5 pandangan, dan daripada 5 pandangan ini tuan-tuan, apa penilaian kita? Ada orang tuan-tuan ada isyak, dia lepas dia maghrib di masjid, balik makan malam tuan-tuan, balik dah makan, dah kenyang, dah sandar, bermain dengan anak-anak, sembahyang isyak, dekat-dekat nak tidur pukul 12, pukul 11 tuan-tuan, sembahyang isyak. Ada yang terlelap kan, penat kerja, besok pagi bangun awal, dia combine sekali dengan tahajud dia kan, tahajud, lepas tu dia sembahyang dengan subuh kan. Ini tuan-tuan, dia ada kepelbagaian di sini, ada kepelbagaian penilaian kat sini. So tuan-tuan, kat sini tuan-tuan, dalam satu ayat ma'a ini, fa inna ma'al usri yusra, bersama ini, bersama dalam kesusahan ini tuan-tuan, ulama banyak pandangan. So antara yang besarnya tuan-tuan, dia adalah selepas dan bersama. So saya mengikut penilaian saya, yang tadi ada pendengaran, ada pandangan. Jadi pendengaran kita daripada satu ayat Quran, dan kita ada pandangan ada yang mengatakan bersama, ada pandangan berkata selepas kan. Tapi saya cenderung, penilaian saya adalah cenderung bersama. Sebab apa tuan-tuan, kita nak keluar daripada kesulitan itu. Kadang kita nak tunggu, kita tak boleh nak tunggu. Dan bila kita tunggu tuan-tuan, dan kesulitan itu tidak lagi masih lagi sepanjang kan, kita punya penilaian, kita punya kesulitan tu fleksibel tuan-tuan, macam-macam. So kita rasa tak keluar lagi daripada kesulitan ini, dan di situlah kita akan meragui Al-Quran, bahawa mana kesenangan selepas kesulitan itu, dan mencari-cari. So tuan-tuan, kat sini Allah sebahagian ulama dia mengatakan ma'a, bersama. Sebab bersama ini tuan-tuan, kita bina kesenangan ketika berada dalam keadaan kesulitan. Jelas tuan-tuan Okey, kat sini tuan-tuan, dia ada perbezaan antara alif lam dan tak ada alif lam kan. Di sini saya sebutkan pada sesi yang lepas, saya katakan al-usra itu dia khusus, kesusahan itu dia khusus, kesulitan dia khusus, dan kesenangan itu tak ada alif lam kan. Saya guna istilah banyak tu tuan-tuan. Kat sini dia perbetulkan saya, dia kata banyak itu jamak kan. Saya faham, tapi saya nak katakan banyak itu tuan-tuan, tak ada alif lam itu maksud dia pelbagai. Pelbagai ini maksud banyak. Saya bagi tuan-tuan contoh. Dalam kesusahan ini, al-usra digunakan ada alif lam, yusra tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam ni tuan-tuan, dia maksudnya nakirah, maksudnya dia tidak tentu, maksudnya dia pelbagai. Dia pelbagai. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan. Allah memulakan Al-Quran dengan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan itu tuan-tuan, petunjuk. Allah tidak menggunakan alif lam. Allah tidak menggunakan alif lam. Allah menggunakan tanwin di hujung je, hudan.
Sebab apa tuan-tuan? Al-Quran ini ada kepelbagaian hidayah yang akan diberikan kepada kita melalui Al-Quran tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, daripada dia dengar saja ayat Quran sudah menggetarkan jantung, menggetarkan iman dia. Dan ada orang tuan-tuan, dia tak faham pun maknanya tuan-tuan. Macam contoh, ada satu majlis saya tuan-tuan, saya pergi, penceramah dia Ustaz Bollywood. Ustaz Bollywood tuan-tuan tahu, dia kalau baca memang sedap. Dia baca hadis pun sedap. Bukan kata dia baca ayat Quran, dia baca hadis pun sedap, Ustaz Bollywood. Sebelah saya ni tuan-tuan orang Sing, bukan Islam. Dan Ustaz asli ni dia baca dengan tonasi, dengan lagunya, maka yang orang yang Sing sebelah ni dia terpesona dan dia nak tahu apa yang dibicarakan dalam ayat itu. Ini tuan-tuan, dia hidayah sedang masuk melalui daripada pendengaran. Hudan Al-Quran ini diberikan hidayah daripada alunan saja. Kadang-kadang tuan-tuan kita duduk sembahyang tarawih tuan-tuan, imam daripada Mesir, Palestin dan sebagainya tuan-tuan, kita tak faham pun dalam ayat Al-Quran itu, tetapi nada taranum yang dibawanya tuan-tuan menggetarkan kita. Kan kita tak faham tapi mengalirnya air mata. Di situlah petunjuk Allah datang kat kita melalui alunan Al-Quran sahaja. Ada juga tuan-tuan daripada bahagian nahu. Ini saya tak nak kupas tuan-tuan, dia kena bicarakan tentang bahasa Arab. Ada petunjuk yang datang daripada tulisan dia sendiri. Ada tulisan dia sendiri tuan-tuan. Ada yang daripada kisahnya dia. Ada daripada tajwid dia tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, saya sedang menulis buku, satu buku pengajaran melalui hukum tajwid. Sebab dalam Al-Quran ini semuanya tidak sia-sia, semuanya ada maksud yang tersendiri. Saya beri contoh tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada baca di Facebook saya tuan-tuan, di dalam surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq tuan-tuan tengok hujung dia, hujung setiap surah Al-Falaq ini tuan-tuan, semuanya qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Semua qalqalah tuan-tuan. Qalqalah ni apa maksud dia tuan-tuan? Melantun ataupun memantul. Ini maksud qalqalah. Memantul ni macam ni tuan-tuan, bila kita pandang cermin itulah yang kita nampak. Kalau kita melantun tuan-tuan, kita baling bola ke dinding, itulah bola tu sampai balik kat kita. Apa maksud dalam surah Al-Falaq ini tuan-tuan? Kita minta perlindungan daripada Allah, daripada Tuhan makhluk, daripada kejahatan makhluk. Makhluk ni siapa tuan-tuan? Kita pun makhluk. Kita pun makhluk. Yang kita minta pertolongan dijauhkan daripada kejahatan makhluk, sebenarnya kita pun makhluk. Kita pun tak terlepas melakukan kejahatan. So ada melantun tuan-tuan. So, kemudian ada tuan-tuan, kita minta perlindungan daripada kegelapan. Tuan-tuan, kita buat jahat pun dalam kegelapan. Maksudnya tuan-tuan, kita buat sorok-sorok. Kegelapan ni buat sorok-sorok. Kita tak terlepas tuan-tuan. Kita buat salah, kita tak buat terang-terangan. Kita buat sorok-sorok. Dan itu juga tak terlepas dalam diri kita. Dan kita juga tuan-tuan, ada dalam ni kita minta perlindungan bahawa dijauhkan daripada orang yang meniup simpulan. Meniup simpulan ni tuan-tuan, kalau ditafsirkan berdasarkan situasi ketika itu, Nabi disihir. So ini perlindungan daripada orang menyihir Nabi. Tetapi ada sebahagian ulama menafsirkan sini tuan-tuan adalah mereka yang membisikkan hubungan antara sesama kita tuan-tuan, membisikkan untuk meleraikan hubungan itu. Maksudnya tuan-tuan mengadu domba, bisikan tuan-tuan, si fulan dia begini, si fulan begitu. Kita pun tak terlepas daripada perbuatan ni. Dan kemudian tuan-tuan, kita minta perlindungan daripada Allah, dijauhkan daripada manusia yang mempunyai hasad. Kita pun tak terlepas daripada hasad tuan-tuan. So surah ini tuan-tuan, Allah nak beritahu dalam masa kita minta perlindungan daripada Allah kejahatan ini terhadap diri kita tuan-tuan, kita kena sedar juga tuan-tuan, kita pun akan bersikap begitu, melantun balik kat kita. Itu maksud qalqalah tuan-tuan. Kita ambil dari mana hukum, kenapa Allah datangkan surah ini qalqalah? Sebab ia melantun balik kat kita. Melantun, kita juga makhluk, kita bukan khalik, kita makhluk.
So apa yang ada dalam itu tentang kejahatan itu, kita pun tidak terlepas. Itu maksud memantul balik kat kita. Ini antara hidayah yang datang daripada hukum tajwid, daripada Al-Quran juga. So Al-Quran ini datangnya hidayah, Allah datangkan dengan tidak menetangkan alif lam. Hudan lil muttaqin, maksudnya ada kepelbagaian petunjuk yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Kepelbagaian. So dalam kepelbagaian ini tuan-tuan, kita nak terjemahkan mudah bahasanya banyak, melimpah ruah. So kat sini tuan-tuan, saya ambil pendekatan ini kan, bahawa bila Allah tidak menggunakan alif lam dalam Yusra ini, ada kepelbagaian sebab dia tidak tentu. Betul lah, dia tulis tidak tentu. Tidak tentu tuan-tuan, maknanya tidak tentu kesenangan itu yang mana. Kesulitan itu tuan-tuan, bukannya kesenangan itu berkait dengan kesenangan itu. Mungkin kesenangan itu di luar daripada kesulitan itu. Contoh tuan-tuan, kan PKP. Saya tak nak ambil contoh orang lain, saya ambil contoh diri saya sendiri. PKP tuan-tuan, secara jujurnya tuan-tuan, dia memberi kesan pada pendapatan saya. 2/3 daripada pendapatan saya. Dan saya tak boleh nak buat kelas di pusat pengajian saya tak boleh nak buat kelas. Dan kemudian saya ada buat cetakan buku tuan-tuan, kilang tutup. Asal perancangannya tuan-tuan, saya dapat tender dengan sekolah, tak boleh tuan-tuan. Sekolah pun cancel balik. Banyak tuan-tuan, ini kesulitan yang saya hadapi. Tapi tuan-tuan, apa kesenangan yang saya dapat? Apakah kebahagiaan saya dapat ketika PKP? Banyak sangat tuan-tuan. Banyak sangat tuan-tuan. Dan dalam keadaan pendapatan saya mengecil tuan-tuan, pihak masjid, pihak surau datang memberi bantuan. Ada yang memberi makanan, ada yang beri bantuan bentuk barangan, ada yang beri bentuk dalam tunai. Dan ada tuan-tuan yang kita percaya nama Allah Ar-Razzaq ini tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan, ada orang letak makanan depan rumah saya, dia ambil gambar, lepas tu dia hantar WhatsApp ke saya. Ustaz, saya boleh letak makanan. Saya tak pernah kenal tuan-tuan. Dalam seminggu 2-3 kali dia hantar. Ini Allah Ar-Razzaq hantar. Inilah kebahagiaan yang saya dapat. Ini kebahagiaan yang Allah gantikan. Tapi ini khusus daripada pendapatan. Tetapi yang tidak khusus daripada pendapatan tuan-tuan, saya dapat luangkan masa saya dengan isteri, dengan anak-anak. Sebelum ini tuan-tuan, waktu saya agak rushing tuan-tuan. Kadang-kadang saya ajar anak saya mengaji tuan-tuan, waktu subuh pagi tu sikit je. Sebab saya waktu ni maghrib, kadang saya ada kuliah tuan-tuan. Waktu saya limit untuk ajar anak. Kadang-kadang saya luangkan di dalam kereta. Tapi tuan-tuan, PKP tuan-tuan, saya ada banyak masa tuan-tuan. Anak saya hafal hadis banyak. Anak saya ketika PKP, dia hafal. Anak saya umur 4 tahun lebih, nak masuk 5 tahun. Dia hafal saya 20-30 hadis. Sebab duduk dengan saya kat rumah je. Dan saya hafal hadis, dia ikut. Dia hafal hadis, dia ikut. Anak saya daripada umur 4 tahun tak boleh baca Quran, terus boleh baca Quran. Inilah kebahagiaan yang saya dapat. Inilah kesenangan yang saya dapat. Ia tidak berkaitan dengan pendapatan, tapi kesenangan, kebahagiaan yang Allah beri dalam bidang lain. Isteri saya tak ada sini. Isteri saya tuan-tuan, dia skill memasak memang out. Sebelum ini tuan-tuan, out dia punya skill memasak dia. Isteri saya ni kurang sikit tuan-tuan. Dia kalau letak garam tu rasa 3-4 kali. Rasa. Tapi tuan-tuan, PKP menambahkan kemahiran dia. Skill masak dia makin cantik. Makin cantik tuan-tuan. Saya pun, lain macam dia masak ini. Kita sebelum ni tuan-tuan rasa dalam seminggu 2-3 kali tuan-tuan. Ini sepanjang PKP masakan dia saja. Tu berat badan naik sikit tuan-tuan. Sebab makan je. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan tuan-tuan. Dan dia pun rasa ketagih nak masak. Sebelum ni dia balik kerja tuan-tuan, lewat tuan-tuan, penat, kita faham dia penat, dan so kita bantu dia untuk kita masak dan sebagainya tuan-tuan. Tapi bila selepas proses PKP ni tuan, duk masak tuan, dia kembali pada normal ni tuan-tuan, ketagih nak masak. So esok nak masak apa? Dia sebelum ni tuan-tuan, dia terpulang saya nak masak apa ke apa-apa tak kisah. Tapi tuan-tuan, dia dah mula. Ini yang kebahagiaan yang saya dapat. Banyak lagi tuan-tuan, dan saya dapat luangkan masa. Kita selalu keluar tuan-tuan, kita berjemaah dengan jemaah di masjid, di surau tuan-tuan, tapi kita dapat berjemaah di rumah. Dan saya percaya juga tuan-tuan, kesulitan tuan-tuan hadapi masa PKP, tapi saya percaya juga tuan-tuan akan dapat kesenangan, kebahagiaan ketika PKP itu. Ini maksud kepelbagaian. Daripada kepelbagaian ini tuan-tuan, dia merujuk kepada banyak. Sebab itu saya mengatakan bahawa Yusra ini tak ada alif lam, dikatakan banyak. Dalam kesulitan itu ada banyak kesenangan. Sebab tu ada alif lam diletak pada perkataan kesusahan, Yusra itu pada kesenangan. Apa statement dia kat sini, kenyataan ni betul kan? Tertentu dan tidak tertentu. Tapi saya untuk memudahkan tuan-tuan faham,
kan, kita berikan kefahaman kenapa ada alif lam, tak ada alif lam, dan apa yang dimaksud dengan pelbagai, apa yang dimaksudkan dengan banyak itu. Tuan-tuan, kat sini juga tuan-tuan disebutkan sebagai jamak kat sini, yusrani, ada dua kemudahan, ada jamak kat sini. Dan saya terima kasih tuan-tuan kepada yang tulis ini. Dan satu, mungkin saya kurang jelas sesi yang lepas untuk membawa ataupun berkongsi tentang ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan. Mungkin ada kesilapan saya dalam menyusun perkataan, mungkin ada sedikit kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih pada yang kirimkan saya ini. Kita dapat berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan ada alif lam, apa yang tak ada alif lam. Dan banyak tuan-tuan Al-Quran ini tuan-tuan saya kongsi sedikit tuan-tuan. Saya mula menghafal Quran pada umur saya 30 tahun. Saya menghafal Quran bukan pada usia 7 tahun, 13 tahun, tidak. Saya mula menghafal Quran pada umur saya 30 tahun tuan-tuan. Saya berikan situasi ini tuan-tuan bagi tuan-tuan mudah faham. Umur 30 dah kahwin, dah kerja, dah ada, masa tu isteri mengandung, nak ada anak, membesar. Lepas tu selang beberapa tahun, yang kedua pula tuan-tuan, ini komitmen pada umur 30 tahun. Pada umur 30 tahun tuan-tuan nak menghafal Quran ni, nak mula menghafal Quran ini, komitmen terlalu banyak. Kan pagi bangun, hantar isteri, hantar anak. Lepas tu pagi tuan-tuan kerja, masa tu saya kerja 8 hingga 5. Kemudian petang saya aktif bola tampar masa tu. Pagi petang saya coaching bola tampar lagi. Malam lagi tuan-tuan. Kemudian saya ada kelas lagi malam. Padat tuan-tuan, tapi komitmen nak menghafal Quran itu. Berbanding dengan adik-adik ataupun kawan-kawan yang menghafal Quran pada usia muda ni tuan-tuan, itulah keutamaan dia. Komitmen utama dia adalah menghafal Quran. Dia orang ada jadual. Saya terpaksa curi-curi masa menghafal Quran. Dan ketika tuan-tuan saya menghafal Quran ni tuan-tuan, berbeza dengan adik yang menghafal Quran ni tuan-tuan, secara saya ambil purata je tuan-tuan, kita ambil umum saja. Biasanya adik-adik umur 13 tahun ni menghafal Quran tuan-tuan, diorang baru belajar bahasa Arab. Diorang baru belajar bahasa Arab, baru belajar fi'il, baru belajar isim. Saya tuan-tuan ketika umur 30 saya banyaklah vocab bahasa Arab tu. So ketika menghafal Quran ni tuan-tuan, dalam situasi saya ni umur begini tuan-tuan, ketika saya menghafal juzuk pertama tuan-tuan, juzuk pertama ni tuan-tuan mula-mula mudah. Nak hafal mudah tuan-tuan. Satu hari saya hafal 3 muka. Dan saya ambil subuh, saya ulang banyak kali tuan-tuan, 50 kali. Solat sunat tu murajaah, bawa kereta murajaah, menunggu isteri murajaah, ambil masa semua murajaah. Hafal tuan-tuan. Masa juzuk pertama tuan-tuan, saya minta sahabat saya tasmik. Saya minta tasmik tuan-tuan. Yang 5 ayat pertama tuan-tuan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi ni, masa tu kita memang dah hafal masa sekolah dulu. Ketika tasmik tuan-tuan pada alladzina yu'minuna tuan-tuan, saya terlupa. Baru ayat yang ketiga. Saya keliru. Alladzi ke walladzi. Padahal dulu dah hafal lah. Tiba-tiba Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hudan lil muttaqin. Alladzi ke walladzi ni. Alladzi ke walladzi ni. Yang mana dulu? Walladzi dulu ke alladzi dulu? Terhenti tuan-tuan. Terhenti lama. Rasa malu pula dengan kawan-kawan depan kita ni kan tuan-tuan, 5 ayat tak hafal. Rasa malu pula tuan-tuan. Kita ambil nafas balik. Tuan-tuan. Kemudian pergi balik tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, walakin la yash'urun ke walakin la ya'lamun. Dah keliru tuan-tuan. Anfusakum ke anfusahum. Banyak tuan-tuan. Ini sampai saya give up tuan-tuan. Masa saya ni kan, masa tu nak tasmik perancangan 1 juzuk, tapi 2 muka, 3 muka saya tak ingat. Banyak sangat saya salah. Tapi masa kita merajaah sendiri tu, kita sendiri tak ada orang semak tu, lancar lah tuan-tuan kan. Ketika nak tasmik ni tuan-tuan, saya mula berkecamuk. Saya jujur saya cakap, saya berkecamuk. Saya rasa serabut. Sekejap allazi, sekejap wallazi, sekejap Allah gunakan la yash'urun, sekejap Allah guna la ya'lamun, sekejap Allah guna ma. Sebab kita tahu makna, kita hafal dengan makna sekali. Ma tidak, la tidak, sekejap Allah guna ma, sekejap Allah guna la.
Kemudian tuan-tuan tengok satu ayat, saya ada kongsikan kat Facebook. Inilah yang selalu mengganggu saya, susunan perkataan kan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Selang beberapa muka surat tuan-tuan kan, haitsu syi'tum ragada, terbalik pula susunan dia. Wah, ini kita hafal kat sini, yang mana satu ayat ni cerita Nabi Adam ni ragadan dulu ke haitsu syi'tuma dulu ke? Keliru tuan-tuan, keliru. Saya jadi serabut, saya jadi give up, saya berhenti. Saya bukan berhenti menghafal, saya berhenti baca Quran. Saya bingung, saya jujur saya cakap, otak saya masa tu saya bingung. Tetapi tuan-tuan, ketika saya menghafal juzuk 1 ini tuan-tuan, perlahan-lahan Allah beri jawapan tuan-tuan. Allah beri jawapan tuan-tuan, dan saya kadang kita pergi kelas tuan-tuan, tiba saya dapat satu jawapan. Kenapa Allah guna la? Kenapa Allah guna ma? Tuan-tuan, saya tengok, bila saya dapat tuan-tuan, saya buat analisis dalam Al-Quran. Apps ni senang ni tuan-tuan. Saya guna handphone dia, saya type perkataan tu, dia keluar semua. Ada dalam komputer pun ada. Bila kita type satu perkataan itu, dia keluar semua. Tuan-tuan, ketika itu saya analisis tuan-tuan, kita nak betul ke dia kata ma begini penggunaan dia, la begini penggunaan dia. Kita cari tuan-tuan, kita dapat jawapan. Kemudian tuan-tuan, bila ada lagi kita dengar kuliah tafsir tuan-tuan, kita dapat perkataan ini, saya analisis lagi tuan-tuan. Ketika analisis ayat-ayat Quran inilah tuan-tuan, saya semakin ketagih dengan Al-Quran, menaikkan semangat saya nak menghafal Quran. Dan ketika kita rasa serabut ni tuan-tuan, kita rasa aman dah, kita rasa tenang dah. Dah mula juzuk pertama tu memang mencabar tuan-tuan, nak tasmih nak hafal senang. Dan bila masuk juzuk kedua dan seterusnya tuan-tuan, dia ada cabaran yang lain. Dia cabaran yang lain, yang susunan ini semua dah okey dah. Dan kita dah boleh dapat tangan. Dan ketika menghafal inilah kita cari apa jawapan dia. Syekh Abdul Rahman Hassan Habanakah tuan-tuan, didatangkan 40 kaedah pengajaran melalui Al-Quran. Satu persatu saya dapat jawapan yang mengganggu fikiran saya dulu tu. Sekejap alladhi, sekejap walladhi. Macam ni tuan-tuan, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al, kenapa ulang? Kenapa yang tadi ada fa, ini tak ada fa? Kemudian tuan-tuan jumpa wa idh najainakum, kemudian wa idh anjainakum, ayat yang sama, tetapi sekejap Allah guna kami, sekejap Allah gunakan aku. Kemudian tuan-tuan, saya lihat tuan-tuan, ada 3 kisah dalam Al-Quran, tetapi ahli sihir berkata 3 perkataan yang berbeza dalam surah yang berbeza. Ketika mereka melihat ular, yang tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular itu, memakan ular-ular ahli sihir ini tuan-tuan, surah Toha merakamkan bahawa ahli sihir mengatakan apa? Mereka terus sujud dan mereka berkata apa? Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Dalam ayat yang lain, kami beriman dengan Tuhan Rabbul Alamin. Dalam surah yang lain, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tuan-tuan, tak konsisten. Tetapi tuan-tuan, masa ni kita rasa apa ni, kenapa sekejap macam ni, sekejap macam ni, kenapa ayat ni tak sama. So tuan-tuan, bila kita faham tema surah tuan-tuan, surah ni dia ada tema, dia ada topik perbincangan dia, maka kat situ baru kita faham. Bila kita lihat satu surah tuan-tuan, dia ada sirah dia ada cerita dalam dia, maka kat situ kita mula faham tuan-tuan. Di situlah mulanya kita belajar tuan-tuan, kita belajar dan semakin kita belajar makin banyak. Kitab tafsir tuan-tuan setakat ini ada 3,000 ditulis. 3,000 tuan-tuan daripada satu ayat, macam saya cakap tadi tuan-tuan. Dan Allah sebut tadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Daripada satu ayat tuan-tuan ada banyak pandangan, ada banyak penilaian. Jadi tuan-tuan, kalau macam kita dah biasa kan, kalau tuan-tuan biasa kalau pergi kuliah tafsir, saya suka kalau tuan-tuan pergi mana-mana kuliah tafsir tuan-tuan, ada sebahagian ustaz ni dia ajar tafsir menggunakan Ibnu Kathir, ada yang menggunakan tafsir Munir, ada yang menggunakan tafsir Tabari. Tuan-tuan kena tahu juga tuan-tuan nama kitab-kitab ni, sebab kita takut kadang-kadang ada ulama-ulama yang cenderung kepada Wahabi kan, dia ada ulama Wahabi dia tersendiri. So dia ada kitab tafsir dia orang rujukan. Syiah pun ada kitab tafsir dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena tahu nama kitab yang muktabar, yang
yang disepakati, yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kan kita kena tahu nama-nama kitab ni. Kan tuan-tuan boleh baca dalam page mufti wilayah, tuan-tuan. Page mufti wilayah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan type dalam Google tuan-tuan, apa persoalan semua ada dah. Sebab dia ada satu tim yang dah susun soalan-soalan ni. Dia bukan soalan daripada orang, tuan-tuan. And dia pegawai mufti ni, dia keluar pergi masyarakat, dia orang cari soalan. So persoalan-persoalan ini banyak yang terjawab dalam laman web itu. Jadi tuan-tuan, kalau ada nama-nama itu tuan-tuan boleh rujuk di situ, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah sesi akan datang apabila kita bicarakan dengan nama Allah Al-Aziz. Tuan-tuan, saya suka nama Allah Al-Aziz ini, tuan-tuan. Bila kita kenal nama Allah satu persatu, tuan-tuan, dia bukan bersangka baik dengan Allah, tuan-tuan. Kita bersangka baik dengan semua orang. Dia membina akhlak. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bawa tajuk ini di masjid ini, tuan-tuan, sebab saya mendapat kesan dia dari ketika saya mempelajari nama-nama Allah ini. Dia memberi kesan yang besar. Dia memberi kesan hubungan saya dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Dia memberi kesan. Jadi tuan-tuan, nama Allah Al-Aziz. Saya suka, tuan-tuan, nama Allah Al-Aziz. Dia nama mulia, tuan-tuan, tapi kita nak faham apa mulia tu. Allah Maha Mulia. Kita tahu Allah Maha Mulia, tapi kita nak faham apa dengan Al-Aziz itu. Mulianya Allah itu macam mana? Dia satu kupasan, insya-Allah akan datang kita akan berkongsi dengan nama Allah Al-Aziz. Sekadar itu saja, tuan-tuan. Saya harap penjelasan berkaitan dengan ayat penggunaan alif lam, tanpa alif lam, ma'rifah nakirah ini, perkataan ma'a yang ditulis dalam nota ini, semoga terjawab. Jika ada soalan, tuan-tuan boleh bertanya. Saya lebih suka begini, tuan-tuan, sebab saya pun tahu juga orang boleh faham ke tak boleh faham. Syok sendiri kat depan ni, tuan-tuan. Ini satu feedback yang saya suka. Kita boleh bincang, kita boleh perjelaskan apa yang kita kurang jelas. Sekadar itu saja, tuan-tuan. Kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.